Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Fitri bin Jamhari, bernombor pendaftaran 10 DT 19F1070 dari kelas DT Masih. Okey, kali ini kita akan membincangkan mengenai kelab fotografi yang bertajukkan tunjuk cara kelab fotografi. Okey, tunjuk cara kelab fotografi ni ada 4 jenis yang kita nak, iaitu pengenalan jenis kamera yang dicadangkan, teknik penggunaan komposisi menarik di dalam fotografi yang dicadangkan, yang ketiga ialah penggunaan aplikasi suntingan gambar yang dicadangkan, dan juga yang keempat fotografi menggunakan telefon pintar dalam kehidupan pelajar. Okey, seterusnya iaitu kita akan bincangkan iaitu mengenai pengenalan jenis kamera yang dicadangkan. Okey, firstly kita ada kamera compact. Antara kelebihan ni ialah kelebihan kamera compact ni anda tidak perlu risau tentang setting sebab semuanya telah dilaraskan secara automatik. And then kita cuma perlu fokus pada subjek untuk kita nak ambil gambar tu je saja. Okey, seterusnya ialah kamera SLR, iaitu bermaksud single lens reflex camera. Kamera SLR juga mengandungi filem. Kita cuma boleh menyimpan maksimum 36 image sebelum menggantikan dengan yang baru. Okey, seterusnya ialah kamera DSLR, iaitu bermaksud digital single lens reflex camera. Okey, antara kelebihan ni ialah kita mempunyai sensor daya dan ketahanan bodi yang tinggi. Malah pengguna juga dapat menetapkan kawalan exposure seperti ISO, aperture dan juga shutter speed. Seterusnya dapat menukar lens mengikut kesesuaian yang bergantung pada situasi semasa. Okey, akhir sekali ialah cerminan kamera, iaitu mirrorless camera. Okay, walaupun saiz kamera ni lagi kecil daripada digital single lens reflex camera, tapi dia punya lens tu boleh bertukar seperti kamera digital single lens reflex camera ni. Walaupun dia kecil, tapi dia punya lens tu boleh bertukar sama macam kamera DSLR tersebut. Okey, seterusnya ialah teknik penggunaan komposisi menarik di dalam fotografi yang dicadangkan. Okey, kat sini kita ada 4 jenis penggunaan komposisi yang menarik. Firstly ialah rule of third. Okey, dalam teknik ni bidang gambar dibahagikan kepada 9 kotak yang sama besar, and then meletakkan titik tarikan iaitu point of interest pada titik atau garis pada bidang yang dibahagikan 3x3 tersebut. Interesting point ni mempunyai 4 titik, sementara interesting lines terdiri pada 2 garis mendatar dan juga 2 garis menegak. Okey, ni dekat bawah ni contoh gambar yang kita dapat snap daripada menggunakan komposisi teknik rule of third. Okey, yang kedua ialah pembingkaian ataupun dikenali sebagai framing. Okey, teknik pembingkaian ni ialah dengan mengarahkan atau menumpukan mata untuk memperhatikan apa yang di dalam sebuah bingkai atau dikenali sebagai frame. Frame juga tidak semestinya mengelilingi keseluruhan point of interest, POI. Okey, contoh antara gambar ni kita boleh menggunakan spek mata. Spek mata ni sebagai kita punya frame, malah boleh menggunakan jari untuk membuat frame. Selain daripada cermin mata dan juga jari, kita juga boleh menggunakan contoh seperti cincin, contoh seperti pintu, tingkap dan sebagainya. Okey, seterusnya teknik ketiga ialah keseimbangan. Teknik keseimbangan ni merupakan teknik komposisi yang menghasilkan gambar ataupun image yang mempunyai keseimbangan sama ada kiri atau kanan atau atas dan bawah. Okey, kat sini kita dapat lihat gambar ni. Tengok, kedua-dua gambar ni dia teknik komposisi dia yang menghasilkan keseimbangan kiri dan juga kanan. Okey, ini antara dua gambar contoh. Dan seterusnya ialah garisan. Okay, garisan ni adalah merupakan komposisi yang terbentuk daripada kesan garisan sama ada garisan menegak, mendatar, melingkar, melengkung, akan memberi kesan yang mendalam pada gambar. So, garisan-garisan yang wujud akan menarik mata untuk kita nak lihat lebih dalam dan menghayati gambar tersebut. Contoh gambar yang diberi ni. Okey, seterusnya. Okey, kita akan fotografi menggunakan telefon pintar dalam kehidupan pelajar. Okey, firstly kita nak memahami komposisi the rule of third dulu untuk memudahkan pelajar lah. Contoh, ini merupakan kunci untuk mendapatkan komposisi gambar yang baik. Semua kamera telefon pintar mempunyai fungsi ini yang dipanggil sebagai garis grid.
Garis menegak dan mendatar ini membahagikan gambar kepada 9 petak kecil. Ini merupakan cara efektif untuk memberikan fokus kepada objek tertentu di dalam gambar. So, untuk pelajar banyak menggunakan kaedah rule of third ni. Okay, seterusnya ialah menggunakan mode burst untuk tangkap momen dengan sempurna. Tergambar momen yang dengan sempurna lah. And then kita tidak dapat meramal detik indah akan terjadi, dan kerana itu mode burst diperlukan. Momen seperti burung terbang di luar tingkap asrama, bunga api kat tingkap asrama tu, percikan air yang berlaku dengan sangat pantas dengan hanya sekelip mata. Dengan menggunakan mode burst ni, mode pecutan atau dikenali sebagai burst mode ni, boleh mengambil banyak gambar secara serentak dalam satu masa. Andai contoh kita nak tengok burung tu terbang, so kita boleh pakai mode burst ni untuk tangkap, and then kita boleh pilih gambar-gambar yang kita nak je. So dia akan tangkap gambar-gambar yang banyak dalam satu masa. Okey, seterusnya itu penggunaan aplikasi suntingan gambar yang dicadangkan. Aplikasi yang antara aplikasi yang terfamous iaitu PixArt Photo Editor, Pixel, VS Code, Adobe Photoshop Express. Okey, ini antara kelebihan untuk PixArt Photo Editor, iaitu memiliki filter yang sangat lengkap, beragam filter untuk membuat collapse, mengedepankan kreativitas pengguna. Okey, untuk Pixel ada beragam tool untuk editan yang lengkap, ukuran aplikasi yang sangat ringan dan juga sesuai untuk digunakan dengan handphone Android. Malah aplikasi ini sangat mudah digunakan. Untuk VS Code, tampilan antara muka yang sangat sederhana, pilihan filter seperti selebgram. Aplikasi selalu melakukan update-update yang terbaru untuk penambahbaikan. Okay, untuk Adobe Photoshop Express ni, dia banyak mendukung banyak format files, bukan hanya dengan format PNG, malah JPG juga ada dan lain-lain. Okay, seterusnya proses pengeditan yang sangat mudah dan cepat, dan juga file terus terhubung dekat kita punya cloud milik Adobe. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.